Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari ataupun petang yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Apa khabar puan-puan? Alhamdulillah. Dah ngantuk? Belum. Baru bangun tidur Ustaz, tak ngantuk. Baik. Pengajian kita yang lepas kita bincang bab apa? Ada catatan tak? Tayamum. Wuduk. Wuduk dah habis belum? Tayamum. Baik. Bab tayamum, bab mandi hadas, bab wuduk, kita dah bincang dah. Kita dah bincang secara basic tentang wuduk, tentang tayamum. Cuma di sini, di kuliah yang lain mungkin kita dah bincang bab ni, tapi di sini dalam catatan saya kita belum bincang bab ini. Bab tentang beberapa hal, tentang beberapa bab dalam membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni sangat-sangat ditekankan. Seluruh ulama menekankan tentang kesempurnaan surah Fatihah. Secara ringkas, dalam membaca surah Fatihah ketika solat, ulama berselisih tentang baca Fatihah ni. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Ya. Yang ni kita dah bincang, di sini kita dah bincang belum? Belum. Baik. Sebab kenapa kita bincang ni? Sebab takut-takut nanti ada fitnah. Fitnahnya kita risau hari ni dia bukan satu fahaman mazhab Syafi'i je yang ada di tempat kita. Ada banyak sangat, betul? Ada 4 mazhab. Jadi kadang-kadang bila sesuatu kefahaman bab fiqh atau bab akidah yang agak berselisih, bercanggah dengan masyarakat kita ni nanti akan melatah. Melatah maksudnya apa? Bukan melatah opocut tu, bukan. Melatah dekat sini apa? Senang menghukum sesat, bid'ah, wahabi. Ini yang kita tak nak lah. Ya. Walaupun yang kita faham dalam solat, Fatihah ni wajib baca ke tak wajib baca? Kalau tak baca, batal ke tidak? Batal. Okey. Jadi dekat sini, sebelum tu kita dah bincang juga. Saya suka ulang ni, perkara sepakat, perkara selisih, kan? Kita sering bincang. Di kelas saya akan cuba tarik perbincangan kita sepakat ulama, selisih ulama. Kalau sepakat ulama, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan keputusan tersebut. Sesiapa yang bercanggah dengan kesepakatan ulama boleh mengakibatkan dia terkeluar daripada Islam. Ini kita dah faham lah.
Contoh dalam Al-Quran, ulama sepakat ada 114 surah. Yang ni tak ada siapa pun boleh berselisih. Tapi ada sebahagian kelompok dia kata Quran ada 117 surah. Antaranya Syiah kan, dia kata 117. Berarti ini bercanggah dengan sepakat ke selisih? Tak ada. Tadi Al-Quran 114 surah, sepakat ke selisih? Sepakat. Tak boleh kita bercanggahnya. Jadi ketika ada yang mengatakan 117, berarti dia selisih kan? Okey, kalau berselisih dengan sepakat ulama, boleh jatuh kafir. Boleh faham? Tapi kalau berselisih dalam perkara yang memang ulama berselisih. Contoh yang kita bincang selalu, sentuh isteri, wuduk batal, wuduk tak batal. Ingat tak kita bincang? Malam tadi yang datang kuliah dekat masjid, kita bincang bab apa malam tadi? Siapa ada yang datang? Seorang pun tak datang. Ada 2 orang. Kita bincang bab apa? Selisih ulama. Sentuh tadi bukan. Bab lain. Ada tempat ni, contoh sentuh kemaluan, batal wuduk tak batal wuduk, selisih. Jadi sebelum kita bincang bab Fatihah ni sepakat ulama ke selisih ulama wajib baca dalam solat? Sepakat. Itu tajuk bukan pertanyaan. Jadi yang ni kita nak tengok dalam 4 mazhab. Saya ulang sekali lagi, bukan puan-puan diarahkan tukar mazhab, cuba kenal mazhab selain mazhab Syafi'i. Itu je kita nak minta, supaya Kasim dah bincang. Dah bincang dah tentang wajib tak wajib Fatihah. Makmum semua sudah kan? Okey. Kalau dah bincang, kita tak bincang detail. Cuma saya ulang kaji saja, sebab benda ni di-highlight balik. Ada. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, 3 mazhab ni wajib baca. 3 mazhab ni wajib baca, sebab dia pegang la solata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tak sah solat kalau tak baca Fatihah. Cuma mazhab Imam Abu Hanifah ada catatan. Imam Abu Hanifah dia kata boleh tak kalau kita tak baca Fatihah dalam solat? Boleh. Kan? Dia kata sunat muakkad. Berarti ada catatan lah. Dia merujuk surah Muzammil ayat ke-20. Di situ ditekankan faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, bacalah apa-apa di dalam solat yang mudah darimu dari Quran. Maksudnya surah apa-apa pun kalau nak baca masih sah menurut mazhab mana perempuan? Hanafi. Jadi kalau nanti ada terdengar ke orang kata, ni kan sekarang ni kan banyak orang kata, betul tak kan? Kalau orang kata boleh tak baca Fatihah dalam solat, jangan cepat melatah. Itu mungkin fahaman daripada mazhab Hanafi. Tetapi keutamaan Fatihah tetap tidak berkurang. Sebab Fatihah ni surah yang terbaik yang pernah wujud dekat bumi ni, dan tak mungkin akan ada wujud lagi surah yang lebih bagus daripada surah ini kecuali surah Fatihah. Yang ini yang kadang-kadang menjadi kekeliruan di dalam manusia. Dia bercanggah. Kita Syafi'i tak ada masalah bab ni. Cuma nanti bila ada yang dia spark up, dia cetuskan benda ni, akhirnya nanti jadi perselisihan di tempat kita. Mula faham, Maman? Baik. Dekat sini satu lagi saya cuba tanya, sebab saya dekat sini saya belum ada catatan kita bincang bab apa. Mungkin hari ni saya mula catat lah. Sebab tu kadang-kadang saya rasa dah bincang ke belum bincang ke. Baik.
Dekat sini dah bincang atau belum bab perselisihan 4 mazhab mengenai perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Usap kepala secara keseluruhan kita dah bincang? Sudah. Alhamdulillah. Membatalkan wuduk dalam menyentuh kemaluan, ada catatan tak? Belum. Nah, nampaknya diam tanda setuju tu. Belum Baik. Ini juga termasuk konflik yang ada di tempat kita, ya. Begini puan-puan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, hadis ke-82, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man massa zakarahu falyatawadda." Man barang siapa masa yang menyentuh kemaluannya falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Ini hadis ke-85 dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Tetapi nanti di hadis kitab yang sama Imam Tirmizi, hadis ke-85, Nabi SAW mengatakan ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi, sentuh, dia tanya macam ni, "Ya Rasulullah, apakah pandanganmu, pendapatmu ketika seseorang sedang solat, dia menyentuh kemaluannya, batal ke tidak?" Nabi kata apa? Nabi kata tak batal. Ya? Nabi kata, bukankah kemaluan itu sama seperti daging lebih daripada tubuhmu yang lain? Maksudnya, daging lebih ni hidung, telinga yang tak bertulang. Sentuh hidung batal tak wuduk? Sentuh telinga batal tak wuduk? Tak batal. Jadi menurut hadis ke-85 ni, Imam Syafi'i kata, hadis Nabi ni kata, sentuh, dia kata tak batal. Okey puan-puan? Jadi hadis yang dua ni bercanggah salah satu. Satu kata wuduk balik kata Nabi, satu lagi Nabi kata tak perlu wuduk. Yang ni kita dah bincang belum? Belum tu. Baik tuan-tuan. Okey, di sini yang jadi berselisih di tempat kita. Di tempat kita hadisnya sentuh batal ke tidak? Batal Hadis kita, tempat kita hadis batal. Baik. Satu kata wuduk balik, satu kata tak batal. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia ni ulama hadis. Okey, antara dua ni dia lebih pilih cenderung kepada hadis sentuh batal. Dia lebih cenderung sentuh batal. Okey? Walaupun dia lebih pilih sentuh batal, tetapi dia tahu tak hadis yang sentuh tak batal ni? Tahu. Tapi dia lebih cenderung sentuh batal. Jadi nanti dalam mazhab dia, dalam kitab dia, dia akan katakan sentuh batal. Alright. Imam Abu Hanifah pula, antara dua hadis ini, mereka ni ulama hadis, mereka tahu antara dua hadis ini. Imam Abu Hanifah pula, dia lebih cenderung memilih hadis yang sentuh tak batal. Boleh faham? Okey, nanti Imam Abu Hanifah terangkan di mazhab dia, sentuh tak batal. Tapi Imam Abu Hanifah tahu tak hadis yang mengatakan sentuh batal tadi? Tahu. Okey. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia pilih yang batal ke tak batal? Batal. Okey. Imam Syafi'i tahu tak hadis yang tak batal? Tahu. Pengikut mazhab Syafi'i yang kita ni, tahu tak hadis yang sentuh tak batal ni? Tak tahu. Boleh nampak tak kat mana benda yang kita nak congkelkan? Bila kita, datuk, nenek kita semua faham kalau sentuh kemaluan batal,
Akhirnya bila hari ni banyak ustaz daripada pelosok negara kan, anak-anak ustaz-ustaz sekarang kan belajar merata-rata. Ada yang kadang-kadang mungkin terbawa fahaman mazhab Hanafi. Bila dia terdengar ada mazhab ataupun ada ustaz menerangkan sentuh tak batal, apa yang kita rasa pandangan orang kita tentang ustaz yang kata sentuh tak batal ni? Yang ini yang paling besar. Yang ini yang paling besar. Yang ini yang paling besar masalahnya. Baik. Mazhab Syafi'i sentuh batal ke tidak? Mazhab Hanafi tak batal. Imam Malik bila jumpa dua hadis ini, dia ambil metod kaedah bottom line, Thariqul Jami'. Maksudnya dia buat kaedah macam mana? Dua-dua hadis ni dia pakai dalam fatwa dia. Dia kata kalau sentuh dengan nafsu batal, kalau sentuh tanpa nafsu tak batal. Nampak tak kan? Ini mazhab mana pula? Mazhab Malik. Kenapa Imam Malik kata boleh batal, boleh tak batal? Sebab hadis yang Imam Syafi'i pakai tadi apa? Man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwuduk. Ada tak Nabi kata batal wuduk? Saya ulang hadisnya. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaklah berwuduk. Okey, itu hadis Nabi. Itu dia punya tekstual hadis. Ada tak kata batal wuduk? Tak ada, cuma dia kata berwuduk kembali, betul tak kan? Wuduk di sini, yang ini ulama berselisih sama ada wuduk ni hukumnya wajib wuduk ataupun sunat wuduk. Dah faham tak, Muhammad? Assalamualaikum. Macam mana? Falyatawadda, maka berwuduklah kembali. Sebab itu Imam Syafi'i, okey, kita dengar. Dia kat situ falyatawadda, maka hendaklah berwuduk. Di sini berwuduk di sini Imam Syafi'i. Kita akan tengok benda ni wajib tak wajib. Kita cuba tengok ketiga-tiga fatwa ni. Mazhab tadi macam mana dia cara faham? Imam Syafi'i sentuh kemaluan sama ke hukumnya batal seperti mana sentuh isteri, suami sentuh isteri? Tak sama. Sentuh isteri kalau kulit dengan kulit bersentuhan batal tak? Isteri. Ni semua bujang tak ada suami ke apa ni? Mazhab Syafi'i kan, kalau bersentuh, katakanlah selisih lengan dengan lengan macam ni, batal tak mazhab Syafi'i? Batal. Sama ke tersentuh kemaluan macam tu? Tak. Mazhab Syafi'i cuma kata kalau sentuh yang guna tapak tangan. Kalau belakang tapak tangan, tak batal. Di sini bererti hadis kata falyatawadda, maka hendaklah berwuduk kembali. Dia tidak mengatakan membatalkan wuduk. Mula faham maksud saya? Sebab dalam hadis tadi tu dia tak kata batal wuduk. Dia cuma kata apa? Berwuduk kembali. Di sini yang ulama terangkan. Okey tak faham? Okey ke tak okey ni? Muka kalian membingungkanku. Nanti kejap. Di pertama ni masih berterabur tu, nak leraikan. Okey. Di sini mazhab Syafi'i dia letak syarat. Dia tak sama seperti sentuh isteri. Sentuh isteri, semua kalau kulit kita bersentuhan dengan kulit isteri, mazhab Syafi'i, lelaki suami isteri sentuh kulit dengan kulit, batal tak? Kalau suami sentuh rambut isteri, tak batal. Isteri sentuh rambut suami, okey. Baik. Dan mazhab Syafi'i, dia dekat Al-Um dia mengatakan, di dalam kitab Al-Um, ulama mazhab Syafi'i kata, kalau sentuh guna tapak tangan batal, kalau sentuh belakang tapak tangan tak batal. Termasuk sentuh orang lain punya pun batal.
Kau jangan fikir siapa punya aku nak sentuh ni. Jangan fikir macam tu pula. Contohnya, kita orang perempuan contoh dah siap-siap nak solat ni. Betul? Dah pakai telekung dah. Anak ke cucu, dia kata, ni mak nak kencing. Betul? Ini kalau tak diurus, berterabur budak dia kencing. Kita bawa dia pergi toilet, basuh kencing dia. Kita terpegang tak? Pegang-pegang anak kita punya, cucu punya ke. Ini pegang orang lain punya. Mazhab Syafi'i batal tak? Assalamualaikum. Batal lah. Sebab kita basuh kan pakai sabun basah. Ustaz, saya basuh pakai sabun, tapi saya tak pakai tapak tangan. Aku tak tahu macam mana kau rupa. Lepas, benda ni nampak kecil, tapi jadi konflik tak nanti? Jadi konflik. Sebab tu kita nak clearkan. Sebab orang kita cuma faham sentuh langsung batal. Seakan-akan sentuh kemaluan ni sama seperti lelaki, suami sentuh isteri. Faham? Sama ke tak sama? Penat aku dah. Tak sama. Kalau isteri, walaupun kulit dengan kulit batal, tapi kalau kemaluan, tak. Kemaluan kena pakai tapak tangan tu. Bagi senang cerita macam ni. Saya contohkan. Dulu, waktu buat mutawif dulu, kan? Waktu sekolah dulu, orang Melayu, Malaysia kita, kalau pergi tawaf lelaki, pergi umrah, kain ihram mereka kan dia standard kan, tebal, lebar, panjang. Jadi kalau lilit tu, melangkah berlari pun masih aman, selamat. Tapi bukan semua yang pergi umrah pakai yang standard kita. Yang daripada Afrika, Somalia tu, diorang kena pakai apa? Kain putih, kain cotton tu je kan. Dia main potong je, dia lipat tu macam pakai apa? Tuala tu je. Singkat, dia main kadang-kadang terburai pun ada. Tengah tawaf tu, tak macam mana, tak makan kambing ke apa, melilor-lilor benda tu. Ni cerita bukan cerita lucah, bukan ya. Ambil cerita hukum. Makcik ni pula, waktu kami buat mutawif tu, dia pusing-pusing. Lepas tu dia terpegang orang tu punya. Terkena dia lah, tersentuh lah. Tak macam mana kan. Ni kita nak cerita hukum. Kau jangan pergi umrah. Mana yang ustaz tu kata kau jangan kata macam tu. Ini cerita hukum ni perempuan. Sebab tu kita kena faham. Baik. Tapi waktu dia tersentuh tu, dia tak cakap dengan kami. Sebab mutawif kan kat belakang kan. Dia jaga kat belakang. Kalau ada dua, seorang depan, seorang belakang. Bila tawaf habis, dia tak bagi cerita. Habis tawaf nak pergi ke sa'i, dia cakap dengan kawan-kawan dia. Lepas sa'i, kita tahallul kan. Lepas tahallul, nanti lepas tahallul, yang lelaki keluarlah cukur licin ke apa ke. Yang perempuan cukup beberapa 3 helai minimum, dia pun potong lah. Makcik ni datang dengan nangis-nangis. Menangis kan? Makcik kenapa nangis? Lagi aku tanya, lagi kuat nangisnya. Makcik dia kata, nak, habislah makcik. Makcik terpegang belalai, dia kata. Waktu tu, awak muda lagi. Tak faham belalai tu apa. Aku duk fikir, ada ke gajah kat Masjidil Haram ni? Yang paling-paling ada pun kucing lah kan. Kalau sekarang belalang kan. Dan sekawan dia kata apa? Bukan tu, dia kata ni terpegang orang punya. Oh, saya faham lah. Baik. Bila terpegang orang punya, jadi masalahnya, bila dia terpegang orang punya tu, tersentuh orang punya, kawan-kawan jamaah ni, banyak ustaz-ustaz instant kan. Dia bukan mi je instant. Ustaz instant langsung bagi fatwa. Kalau engkau bagi tahu waktu tawaf, engkau cuma pergi wuduk balik, kau sambung tawaf. Tapi ni kau bagi tahu dah habis sa'i, dah habis tahallul, berarti kau kena buat daripada awal, dia kata. Makcik ni pertama kali datang menggelabur tak? Berterabur dia. Lepas tu pula, waktu tu dia tak tahu. Dia ingat waktu dia turun tu, turun dekat Madinah, balik nanti
Jeddah. Bila turun Madinah, miqat ambil kat mana? Bir Ali. Maksudnya dah dia meracau, macam mana aku nak pergi Bir Ali ni. Padahal dekat Mekah pun ada kan ambil miqat kan. Okey. Dah mulalah tambah dia panik, dia kata. Lepas tu dia minta saya tolong bawa makcik ambil miqat sekali lagi. Dia kata. Saya kata, makcik boleh. Jangan menggelabah, tenang dulu, kita balik hotel dululah. Habis balik hotel, lepas tu kumpulkan semua, buat tazkirah ringan. Ringkaslah. Saya terangkan yang tadi, hadis sentuh batal, hadis sentuh tak batal. Imam Syafi'i pilih batal. Imam Abu Hanifah pilih tak. Imam Malik pilih nafsu, tak nafsu. Imam Malik tolak tepi, Imam Abu Hanifah tolak tepi. Kita Imam apa? Syafi'i. Okey. Tadi Imam Syafi'i sentuh yang batal pakai apa? Selain tapak tangan? Okey, semua dah terangkan satu-satu, pelan-pelan terang. Semua dah faham. Yang ikut, yang ustaz-ustaz instan semua ada kat situ kan? Kita dah terangkan semua. Ini kita bukan mencemuh mereka, tak ada tuan-tuan. Jangan buat orang bingung, kesian kan? Saya tanya, jadi makcik tadi, sebab habis tu saya kata, makcik, ketika tawaf tadi, terpegang macam mana cara makcik terpegang? Makcik tersentuh macam ni, okey? Ataupun makcik yang mana satu? Betul tak kan? Saya ada dua jenis kan? Betul kan? Ataupun dia nak pegang tangan kawan dia, dia terpegang macam tu. Ini kan kita kena tanyakan, sebab Imam Syafi'i ni sentuh sama tak seperti suami sentuh isteri? Tak. Dia cuma kalau pakai tapak. Jadi kena clarify. Betul tak kan? Nak tanya, kalau nak, contohlah, tuan-tuan perempuan pergi klinik, tanya doktor, saya sakit doktor nak tahu sakit kat mana, betul? Mata ke kaki, takkan nak diagnose hujung rambut hujung kaki, betul tak kan? Jadi kita kena tahu masalah sakit mana, sakit mata, okey, spesifik kat mata je lah. Jadi makcik pegang macam mana? Macam ni ke? Macam ni? Tak adalah nak, dia kata. Makcik tersentuh je. Saya tak bagi jawapan. Tadi yang kita bincang dalam mazhab Syafi'i, kalau tersentuh begitu, tak guna tapak tangan, batal ke tidak? Sudah makcik. Batal tak? Selesai tak masalah? Selesai. Ya. Di sini perempuan, yang kita nak bincangkan ni. Jadi yang kita kena faham, sentuh kemaluan bukanlah sepakat ulama batal. Okey? Sentuh kemaluan, ulama berselisih. Ada kata batal, ada kata tidak. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, status batalnya pun bersyarat. Kalau sentuh guna tapak tangan, ya, perempuan, ya. Ini yang perkara-perkara yang terkadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak tengok, ya. Baik. Itu bab batal wuduk atau apa semua. Bab batal solat, batal wuduk. Baik. Malam tadi di masjid kita ada bincang dua bab. Satu, bab cara takbir menurut 4 mazhab. Maksudnya takbir angkat tangan. Ni kita dah bincang di sini belum? Ya, InsyaAllah lepas ni saya akan buat catatan, ya. Nota saya lah dah bincang belum. Sebelum tu minta maaf lah, saya tak bahas. Tapi kalau dah bincang bagi tahu, berarti saya akan pergi bab lain, ya. Baik. Cara takbir angkat tangan, right, dengan cara qiyam, sedekap. Kalau dekat sini dia panggil sedekap lah, qiyam macam tu. Baik. Jadi di kelas muslimat ada catatan tak kita dah bincang ke belum? Rasa-rasanya. Tak ada, minta. Jadi kalau saya mohon kalau sesiapa ada ketua kelas ke, catat saya punya kita bincang bab apa. Kadang saya habis kuliah je turun balik, saya lupa nak catat. Hari ni kita bincang apa. Jadi saya boleh semak, tak nak bertindih kan.
Kalau bertindih bagi tahu okay, baik. Sebab benda ni timbul fitnah juga tentang takbir angkat tangan ni. Pertama, menurut mazhab Hanafi, yang malam tadi dah ikut kuliah, tak apa ke kita ulang sikit? Yang malam tadi dah ikut kuliah, kita bincang, boleh ke kita ulang balik? Ulang gaji? Yang muslimat, sebab kelas muslimat dengan muslimin tak ada yang sama kan? Okey, tolong saya angkat tangan siapa yang malam tadi datang. 2, 3, 4. Jadi 4 lawan the rest nak macam mana? Boleh Jadi macam terpaksa bertindih sebab ada benda sini, ada benda sini. Jadi yang dah ikut sana bertindih kat sini, ya. Anggap ulang kaji je lah. Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat untuk lelaki ketika angkat tangan takbiratul ihram adalah mengangkat tangan sampai selurus ataupun sejajar dengan dua telinga, dengan tangan keadaannya dibukakan, ya, macam ni lah. Dibukakan maksudnya macam ni. Kalau yang macam ni bukan buka, yang ni dikembangkan. Tapi biasanya orang bukan buka, dia akan macam ni. Yang kuncup ni yang tak ramai mazhab kata. Semua kata dibukakan. Jari tu dalam keadaan natural macam ni, ya? Mengangkat tangan untuk lelaki sebaris telinga. Adapun wanita disunahkan baginya mengangkat tangan sampai sebaris bahu. Jadi kalau mazhab Hanafi, lelakinya paras mana? Telinga, ya, telinga. Telinga ni ukurannya sama ada hujung jari sebaris ataupun ibu jari. Jadi macam ni, dia takbir Allahu Akbar macam ni. Perempuan dia bahu. Jadi bahu macam ni. Bahu ni boleh ambil ukurannya hujung jari, boleh ambil ukurannya ibu jari. Jadi macam ni ataupun macam ni. Jadi Hanafi, lelakinya telinga atau bahu? Telinga. Perempuannya bahu atau telinga? Bahu. Syafi'i berpendapat bahawa yang sempurna dalam sunnah adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, bangkit daripada rukuk, berdiri tasyahud awal, dengan keadaan hujung jari sejajar, sebaris dengan bahagian telinga atas. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ini telinga kita kan, jadi sebaris dengan jari atas. Nanti dia kata bawah daun telinga sama dengan ibu jari. Jadi katakanlah ni telinga kan, bulat dia, telinga tu posisinya ada dekat sinilah. Macam ni. Macam ni lah. Puan-puan, ini bukan telinga, aku tahu. Ini cawan. Cuma imajinasi. Boleh faham Jadi dia macam ni lah. Dia macam ni. Jadi kalau mazhab Syafi'i, dia takbir macam ni. Okey? Dia macam ni. Bagi lelaki mahupun wanita, mazhab Syafi'i. Okay. Jadi kita yang perempuan, Mika yang perempuan, kalau takbir baris telinga ke bahu? Bahu. Sah ke tidak? Sah menurut mazhab Hanafi. Jadi janganlah marah sangat mazhab selain Syafi'i. Kita pun pinjam Hanafi, betul tak kan? Jadi kat situ. Kalau Syafi'i lelaki perempuan telinga.
Yang bahu tu adalah Hanafi. Baik. Menurut mazhab Maliki berpendapat mengangkat dua tangan sebaris dengan bahu. Maliki angkat tangan sebaris dengan bahu. Cuma cara dia aneh sikit. Dia mengatakan bahagian luar tangan menghadap ke langit, bahagian dalam tangan menghadap ke bumi. Ini pendapat yang masyhur. Maksudnya pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki. Macam mana rupanya? Yang malam tadi ngaji, dia tapak tangan ke, dia jadi macam ni lah. Ni bahu, tapi dia kalau perempuan pernah nampak orang solat, dia takbir macam malas je. Dia takbir macam ni je. Allah Akbar. Betul tak? Yang Allah Akbar. Jadi dia tak adalah macam ni. Dia macam ni. Jadi tapak tangan dia ke bumi, belakang tapak tangan dia ke langit. Yang peliknya, kita yang pelik. Benda tu tak pelik. Itu ada di dalam mazhab Maliki. Imam Malik ni lahir 93 Hijriah, wafat 179. Memang dah lama ada. Cuma tempat kita nampak macam pelik sikit. Jadi dia macam tapak tangan dia ke bawah, dia tak membuka. Okey puan-puan? Itu mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa disunahkan bagi lelaki dan perempuan untuk mengangkat tangan sampai sejajar bahu. Sejajar bahu maksudnya apa? Bahu. Jadi kalau Hambali, lelaki perempuan dia bahu. Jadi kalau pernah nampak tak orang lelaki buat macam ni? Ada kan? Saya peribadi pun takbir macam ni. Allahu Akbar. Saya peribadilah. Jangan pula kata, bukan yang paras bahu tu lelaki perempuan ke? Ini LGBT kot. Ini. Kena faham. Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, lelaki dia pun paras bahu. Okey puan-puan, kita ulang sekali lagi. Kalau Hanafi, lelakinya paras mana? Telinga. Perempuan Hanafi, bahu. Syafi'i, lelaki dia telinga. Perempuannya pun telinga juga. Tapi engkau jangan, Syafi'i telinga, engkau pun telinga je. Habis tudung tersingkap bagai kan. Siapa kata? Ustaz Endang kata, innalillahi. Tetaplah di bahu. Jangan timbulkan fitnah. Selagi masih range sunnah wal jamaah, masih selamat. Cuma kita tak nak nampak benda pelik, kita terjebak dalam perbincangan tu. Okey puan-puan ya? Baik. Begini, dia bukan kefahamannya ikut mazhab. Kalau campur mazhab, nanti orang akan kata ini orang suka-suka tukar-tukar mazhab. Mula faham maksud kami? Baik. Tadi saya bagi contoh yang campur-campur mazhab. Ni ada orang bertanya, boleh tak kita campur mazhab? Begini. Tadi hadis sentuh kemaluan ada tak? Batal? Ada. Yang kata tak batal ada tak? Ada. Okey. Di peringkat mazhab, dia akan faham mazhab Syafi'i saja. Boleh faham? Saya pakai board boleh? Boleh. Tapi tak ada mikrofon lah. Okay. Alright. Benda ni kita dah bincang. Aku asyik dah bincang je. Tahap mana aku bincang aku pun tak tahu. Baik. Pertama kena faham, ni persoalan 4 mazhab. Orang kata okey, kalau banyak mazhab, orang kata campur mazhab. Contoh macam ni
kita kena faham dulu level manusia yang ada kat sini. Pertama, level mujtahid. Yang kedua, mutabik. Yang ketiga, muqallid. Ni kita dah bincang ke belum? Al-awwam. 1, 2, 3, 4, 5. Juhal. Ni soalan puan tadi campur mazhab. Mujtahid ni, level ni yang hafal 500,000 hadis ke atas. Rasa-rasa zaman sekarang ada ke yang hafal sampai 500,000 hadis? Tak ada. Level ni, ni level Imam Syafi'i, betul? Dia level ni, dia tak ikut mazhab pun. Dia boleh buat mazhab dia sendiri. Imam Syafi'i waktu kecil-kecil mazhab dia apa? Mazhab Maliki, kan? Dia berguru, guru besar di Imam Malik, kan? Bila dia tumbuh jadi ulama', dia ikut mazhab Maliki tak? Dia ada sendiri punya kefahaman. Kenapa dia boleh buat macam tu? Kerana dia level mujtahid. Okay? Yang ini, yang level mujtahid ni zaman sekarang, kalau ulama' kata, zaman sekarang dah dah mandul melahirkan ni. Ini dah tak ada lagi dah. Level ni, level Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Hafal berapa hadis? 1,000,000 hadis. Yang ini dah tak ada. Okay? Okay, puan-puan? Kalau tanya tu jawab sejuk hati. Mutabik ni asal kata ittiba. Ittiba ni ikut Nabi. Kalau yang ini dia cuma berusaha mengamalkan hadis yang paling sahih. Okey? Saya terangkan satu-satu dulu. Kalau muqallid, asal kata taklid. Taklid ni diikut. Yang ini dia pegang. Kalau dia Syafi'i, dia ikut Syafi'i. Kalau dia Maliki, dia ikut Maliki. Kalau dia Hambali, dia Hambali lah. Kalau dia Hanafi, dia Jadi dia tak campur. Syafi'i saja. Sebab dia ikut je Imam Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i kata kalau sentuh kemaluan batal ke tidak? Batal. Dia tahu tak hadis yang sentuh tak batal? Tak ada. Kalau Imam Syafi'i tahulah. Kalau kita yang ikut Imam Syafi'i tahu tak sentuh tak batal? Kita tak ambil pot benda. Kita apa kata Imam Syafi'i, kita ikut je. Yang ini level muqallid, tapi dia merujuk kepada Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Hambali. Okey, Imam Abu Hanifah sentuh batal tak? Sentuh kemaluan batal tak? Tak batal. Dia terangkan pada pengikut-pengikutnya sentuh tak batal. Imam Abu Hanifah tahu tak hadis yang sentuh batal? Tahu. Tapi pengikutnya tahu tak? Level ni. Dia hanya ikut apa kata imam, taklid lah. Yang tak boleh tu taklid buta. Taklid yang ni masih boleh. Alright? Al-awam ini ikut ustaz dia. Mazhabul mufti. Dia bukan ikut bukan ikut imam. Ustaz dia seronok, dia ikut Ustaz tu terangkan bagus, dia ikut Ini Al-awam. Baik. Juhal, jahil. Bahasa Melayu jahil apa? Nanti aku tanya Jawa baru jawab.
Kalau Melayu bodoh. Jawa baru goblok. Dia mantap sikit. Okey, ini level yang ada. Salah satu daripada 5 ni mesti ada kat kita ni. Kita selalu kat mana? Boleh dapat jawab tak? Al-Awam. Tapi kita tak tahu. Contoh Syafi'i ke Maliki. Contoh Al-Awam. Kebiasaan ikut ustaz. Di tempat kita kalau ustaz-ustaz, kalau orang meninggal, selalu tak ustaz cakap Al-Fatihah. Ya? Okey. Al-Fatihah, kalau ikut bab ni level keempat, lepaslah sebab dia ikut ustaz. Okey? Okey. Tapi kalau yang di peringkat muqallid, yang Al-Fatihah sebenarnya ikut siapa? Kalau di peringkat ni. Betul. Hambali. Anda faham tak kan? Jadi jadi kita Al-Fatihah ikut ustaz. Tapi kalau ikut peringkat ni, apa dia? Hambali. Jadi boleh tak orang yang kata saya ikut ustaz, berarti ustaz tu mazhab Syafi'i? Belum tentu. Sebab kalau Al-Awam dia banyak ikut kalau ikut muqallid ni dia akan ikut kitab macam tu. Kalau kita tak Al-Fatihah? Kalau kita tak Al-Fatihah? Kalau tidak Al-Fatihah, kalau tak Al-Fatihah, yang tak setuju yang kata tak boleh sedia sedekahkan Fatihah pada orang meninggal, ni. Kalau kita yang tak buat. Lepas lah. Maksudnya ada perbincangan sebab Imam Syafi'i kata tak sampai, Maliki kata tak sampai, Hanafi kata pun tak sampai. Mula faham tak saya? Ini bukan sahaja nak buat bingung, faham maksud kami? Imam Ahmad bin Hanbal kata sampai sebab dia berfatwa. Sebab tu saya kata ketika kita dia bincang bab sini, dia akan hentam tak orang yang kat sini. Ini sebab peringkat lah dulu. Faham tak kan? Bila dia dah bincang kat sini, Hambali kata ni. Hormat tak mazhab Hambali? Jadi ini, di level ini. Jadi kalau kita tak nak sedekah Fatihah, tak sampai. Kita tak sedekah, salah tak kita? Tak. Cuma adab kita ketika berdepan dengan orang yang buat Al-Fatihah macam tu. Kan ada orang kadang-kadang Wahabi ni, sesat ni, bid'ah ni, itu yang kita khawatirkan. Akhirnya kita berkecamuk. Di perbincangan ini nanti di perbincangan ini lain lagi. Imam Ahmad bin Hanbal kenapa dia kata boleh? Ingat tak kita bincang dulu? Ya, badal haji dengan bayar hutang orang yang dah meninggal. Orang tu dah meninggal, kita buatkan dia badal haji, sampai tak pada dia? Orang tu dah meninggal, kita bayarkan hutang dia, settle tak dia? Berarti kalau dia dah meninggal, kita dah baca Fatihah, dapat pahala, kita hadiah kat dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata, ya, itu sampai. Mula faham maksud saya? Di sini juga, kita pegang satu mazhab ke tidak? Yang puan tadi, kita yang kata tadi campur-campur, kita bukan campur mazhab. Kita dekat Al-Awam. Mula faham? Belum lagi sampai kita mazhab Syafi'i lah. Kalau muqallid, dia Syafi'i. Dia tahu, Syafi'i kata makruh sebab apa, Syafi'i kata apa, Imam Syafi'i kata apa, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata apa. Dia lebih dekat sini. Ulama' kita banyak dekat sini dan dekat sini. Okey tak ni? Petang-petang macam ni, pening-pening sikit, okey kan? Next week sebelum kelas saya, makanlah banyak-banyak. Biar ada tenaga sikit. Lagi ngantuk lah. Okey, setakat sampai muqallid ni faham dulu tak? Basic, tak payah faham dalam-dalam, cuma asas saja. Alright? Kemudian yang mutabbi'. Kalau mutabbi', keempat-empat ni ada pandangan dia kan? Okey. Contoh yang lain, kita ambil contoh yang berbeza. Sebab untuk terangkan yang ini sudah, Juhal sudah, awal saya nak menerangkan mutabbi' ni. Mutabbi' ni dia punya metod apa? Mengamalkan hadis yang paling. Okey, contoh kita ambil mazhab Syafi'i, bismillah baca
kalau baca Fatihah? Ini saya bagi contoh yang dah pernah kita bincangkan. Okey, dia kata baca kuat ke pelan? Kuat. Maliki? Masihkah kau ingat? Tak baca langsung. Okey, Hambali? Baca rakaat pertama je, Fatihah yang pertama. Okay. Hanafi baca perlahan. Okey. Ini semua ada hadisnya? Semua ada hadisnya. Kalau Syafi'i buat ni semua salah. Okay. Beza yang ini kalau yang ini diikut ustaz-ustaz kita baca bismillah dalam Fatihah kuat ke pelan? Kuat. Diikut ustaz. Okey, belum lagi mazhab Syafi'i lah sebab kita di sini. Okey, kalau di mazhab Syafi'i hadisnya baca kuat macam ni. Hadis baca kuat pelan ni. Tapi yang level ini dia akan cari hadis ini, cari hadis ini, cari hadis ini, cari hadis ini. Mana hadis yang paling sahih? Kalau dah jumpa dua sahih tu timbang lagi. Sahih mutawatir, sahih ahad. Sahih mutawatir semua sahabat sampaikan. Sahih ahad seorang je yang sampaikan tapi sahih. Itu pun yang ahad tertinggal pergi mutawatir. Yang banyak ni. Jadi di sini dia tengok-tengok bacaan yang mana. Yang ini dia kata tak kuat, yang ni kata hadisnya tak kuat. Yang ni tak kuat, yang ni tak kuat. Dia kata yang kuat ini. Betul? Jadi yang dekat mutabi' dia bukan merujuk mazhab. Dia merujuk apa? Dia merujuk kepada hadis yang paling. Jadi mungkin yang ini daripada takbir sampai salam kalau dilihat di kacamata ni dia campur-campur mazhab, betul? Sebab dia tak semestinya pegang mazhab, dia pegang hadis. Boleh faham? Tapi dia tengok hadis bukan ikut mazhab. Nampak macam campur, tapi referen dia bukan mazhab, referen dia apa? Hadis. Boleh faham? Yang nombor 4 pula nampak macam campur-campur. Kita kan yang ikut ustaz, dia campur-campur, bukan dia nak campur-campurkan mazhab. Dia memang level ikut yang ini pun tak pakai satu mazhab, yang ini pun tak pakai satu mazhab, tapi level mereka berbeza. Seram sejuk aku tengok Gojah. Diam berpenuh. Ya, ada beberapa mufti. Contoh ya, Asri, Dr. Asri ada beberapa mentadbir sebab dia merujuk pada hadis yang sahih. Dia tak pegang dia ada jumhur dia discuss balik. Oh, hadis ni terdapat keraguan di sini. Ulama hadis pun setuju, okey dia pergi ke sini. Cuma orang kita dia tak faham benda ni, lain je daripada dia, semua salah. Boleh faham? Yang ini kita nak tenangkan dulu. Bagi dia painkiller, bagi dia bertenang dulu. Jangan main hentam je. Yang level ni memang kita dah bincang lah. Imam Syafi'i, Imam Maliki kan. Level yang ini. Yang puan tadi kata, balik pada soalan. Kita campur mazhab. Rasa-rasanya macam mana? Contoh kalau ustaz tu kata bolehlah, saya tak tahu pula tu bukan mazhab Syafi'i, sah tak? Sah, tapi di level yang keempat. Tetapi okey. Contoh tadi kita balik kes tadi, kita tengah tawaf, betul? Terpegang, bukanlah orang punya. Jangan doa orang punya, anak punyalah katakan, betul? Tak macam mana kain ihram dia terucut kan? Kita pakaikan balik, terpegang. Okey? Aduh, mazhab Syafi'i batal tak?
Batal. Batal. Pakai, ini memang kita katakan pakai tapak tangan. Betul? Anak punya lah kan. Kita tengah pakai terpegang. Pakai tapak tangan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i batal tak? Kita padam dulu bab Fatihah ni. Okey. Perempuan okey ke perempuan? Ha. Saya berbincang atas soalan. Okey. Okey. Sentuh kemaluan. Tadi ni baca Faz. Sentuh kemaluan. Mazhab Syafi'i batal tak? Batal. Maliki? Term and condition tu kan? TNC lah. Nafsu batal, tak nafsu tak batal. Hambali dimirip dengan ni. Kita ambil Hanafi. Hanafi tak batal langsung. Tak batal. Kalau di peringkat mazhab kita faham batal, kita tiba-tiba kat sana, oh saya pernah dengar mazhab Hanafi tak batal, aku pakai mazhab Hanafi lah. Ini yang kadang-kadang ulama kata jangan senang-senang tukar mazhab. Sebab kita tak pernah dengar hujah dia. Tapi setelah kita bincang tadi, yang di sini hadis 82 kata wuduk balik, betul? Wuduk kembali. Hadis 85 Tirmizi tadi tak batal kan? Jadi kalau puan tahu, okey, sekarang ni saya tanya puan. Kalau sentuh tak batal, yang puan faham hanya sekadar puan faham dari Hanafi ataupun daripada hadis Imam Tirmizi yang Nabi kata sentuh tak batal? Okey, ulang balik. Sekarang ni dah bincang kan? Okey, sekarang ni sentuh kemaluan tak batal, ada tak hadis daripada Nabi? Ada. Yang ini kan. Jadi sekarang kalau dalam keadaan tawaf tadi, kita dah terpegang batal. Lepas tu kita teringat ada hadis Nabi kata tak batal. Walaupun kita tak ingat hadis ke-85 riwayat Imam Tirmizi, tapi rujukan kita hadis Nabi ke ataupun mazhab? Jadi selamat tak kita merujuk kepada hadis? Dah tak cerita mazhab dah, sebab rujuknya pada Anda faham? Macam sentuh suami isteri tu, walaupun dah saya pergi cerai, satu face saya tak batal, satu face saya batal, tapi tak ingat ada hadis kata. Ya. Sentuh, okey, sentuh isteri tu, ya. Masjid. Okey. Sentuh isteri tu, okey, mazhab Syafi'i tak payah pergi mazhab lain. Mazhab Syafi'i ada term and condition. Okey, padam lagi. Okey. Pun padam semua. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i jangan bingung-bingung. Dia terus pecah kepada 3. Situasi aman, sentuh, batal. Aman apa? You normal, you tak ada benda yang ini. Situasi darurat, darurat pertama, yang tak darurat sangat lah, half darurat. Yang ini yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Mazhab Syafi'i juga. Darurat ke 2. Dua-dua tak batal. Mazhab Syafi'i. Yang ini ada cerita tak nak tukar mazhab? Sebab Imam Syafi'i provide semua benda ni. Darurat 1, contoh
Okey, contoh macam ni lah. Isteri, ada isteri yang katakanlah jangan isteri, si isteri je yang kena. Suami contoh paralyzed. Betul? Tak boleh berwuduk. Okey? Cuma saya ada kes yang saya pernah dengar tu isteri tak boleh bangun. Isteri ni nak berwuduk. Suami dia kata, aku tak boleh wudukkan kau. Kalau aku wudukkan kau, yang aman sentuh batal. Lepas tu, nurse yang jaga dia ni non-Muslim. Tapi dah mula berjinak-jinak, belajar Islam. Lepas tu dia tanya pada kami, Ustaz, dia kata, apakah Islam sekejam itu? Faham maksud saya? Isteri dia tadi bukan nak wuduk sangat. Dia nakkan motivation, psikologi. Suami dia yang uruslah. Itu maksud dia kan. Apakah tak ada ruang untuk membolehkan isteri ni diurus suami dia untuk psikologi ni lebih bagus lah. Sebab dia akan panggil isteri lain. Dia akan panggil nurse lain ataupun anak dia yang buat. Saya kata tak. Kalau dalam keadaan tu, boleh tak pakai yang ni? Darurat satu. Yang menyentuh, suami dia tak ada keperluan. Suami dia kalau berwuduk, dah pegang isteri dia wuduk kan, nanti suami dia salat, suami dia wuduk balik, isteri dia tak payahlah. Mula faham? Okey? Yang darurat kedua, kalau rujukan dia, kata Imam Syafi'i di sini membezakan mahram keluarga dengan isteri. Mahram keluarga kakak, mak, adik perempuan. Sentuh batal tak? Tak batal. Sentuh isteri batal tak? Batal. Waktu tertentu kata Imam Syafi'i darurat, Imam Syafi'i menyamakan hukum menyentuh mahram keluarga dengan isteri. Jadi sentuh mahram keluarga, hukumnya batal ke tak? Dua-dua batal ke salah satu je? Dua-dua tak batal kan? Sama seperti menyentuh isteri, dua-dua tak batal. Bila ni? Contoh, tawaf, pergi dengan suami isteri kan? Ini orang berasak-rasak ni, yang kita tak boleh sentuh, batal. Bye. Macam tu? Tak kan? Tapi ada pegang tangan dari hotel. Iya, itu saya kata. Masjid. Iya, itu saya kata pegang tangan tadi. Kalau mazhab Syafi'i tadi tak boleh lah, sebab dia dalam keadaan ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain saya cuma nak. Jadi kalau pegang tangan tadi, mazhab Syafi'i tak boleh lah daripada hotel. Boleh lah, nanti sampai mikir wuduk lah balik. Betul tak kan? Cuma ketika tawaf, ar-rijalu qawamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Lelaki pemimpin kepada wanita. Jadi ketika tawaf tu, lelaki diperlukan tak untuk melindungi isterinya? Jadi dia boleh pegang tak? Sebab tahu kan, tersentap sana, tersondol dengan wheelchair lah apa, isteri letak depan, suami jaga daripada belakang. Tawaf tu sambil pegang, boleh? Boleh. Ini yang dia katakan, dia terpaksa menggunakan dua-dua tak batal. Jadi tak ada alasan mazhab Syafi'i. Sebab yang kita takutkan, cuba tengok sejarah Imam Syafi'i ya. Dia lahir dekat Gaza, Palestin. Dekat Gaza. Lepas tu dia membesar di Mekah. Bapa dia meninggal, mak dia buat balik Mekah. Dia membesar di Mekah sampai umur 9-10 tahun macam tu. Lepas tu baru dia pergi Madinah lah, belajar dengan Imam Malik. Bayangkan kampung Imam Syafi'i di mana? Kampung, dia lahir lah, tapi dia membesar waktu dia punya childhood kat mana? Mekah. Sampaikan orang-orang pernah mengatakan dalam kitab-kitab dia, kalau aku tak boleh menangis dalam solat, dah susah nak menangis dalam solat, aku cari budak tu jadi imam. Budak tu siapa? Imam Syafi'i. Berarti dia punya tempat mainan memang Masjidil Haram. Bayangkan, orang memang membesar dekat Mekah, boleh pula dia terlepas pandang bab tawaf. Pasal saya, macam ni lah, orang Pening tak tahu nasi kandar. Logik tak? Mencemuh tak?
Ni apa ni orang Penang nasi kandar, orang nak tahu. Jadi masalahnya yang ini katakan, sampaikan ada orang, sebab dulu ada sebahagian kefahaman dulu-dulu lah, kalau pergi umrah sampai je Mekah, mutawif akan kata tukar mazhab. Sekarang dah tak ada lah, dia kata tukar mazhab. Bila dia kata tukar mazhab, ada beberapa jamaah umrah yang memang baca sejarah, dia argue, Imam Syafi'i membesar dekat Mekah, kenapa sampai kita ni kenapa Imam Syafi'i tak boleh provide hukum tu sampai kita pinjam hukum mazhab lain? Rasa macam mengaibkan Imam Syafi'i tak? Sampaikan seakan-akan Imam Syafi'i tak cover ilmu tu, padahal dia membesar dekat Mekah. Boleh faham saya kami? Di sini rupa-rupanya Imam Syafi'i cover ke tak? Cover. Jadi tak ada istilah sentuh batal, sentuh tak batal. Adapun mazhab Hanafi memanglah langsung tak batal, dia katakan. Yang darurat satu tu, masa dia ambil wuduk di Australia, darurat satu kelas ya. Lepas tu darurat dua tu waktu dia tawaf. Because dua-dua memerlukan tak? Dua-dua kena si suami, contoh, awak je batal, saya je batal sebab saya sentuh awak. Habis dia lepas habis sisi tawaf, kau tunggu aku tawaf balik wuduk. Tak mungkin kan? Jadi tak praktikal kan? Jadi dia boleh tak pakai darurat dua ni? Ya. Dia tengok situation and condition. Sebab kalau dalam bahasa kitab Bidayatul Mujtahid, dia kata waktu tertentu. Dia lebih pakai bahasa tu, bukan darurat. Waktu tertentu. Dia tak tetapkan bila. Do you need consider lah. Contoh saya kata macam ni. Okay, dulu anak kecil saya sekarang ni umur 4 tahun. Waktu dia umur baby lagi, betul? Saya pergi masjid, wife semua pergi masjid. Biasanya masjid tu maghrib saya akan jadi imam lah. Biasanya lah contoh. Sampai imam dah, saya dukung anak ni. Betul tak kan? Saya dukung anak. Biasa saya akan dukung anak. Nak masuk masjid, Bilal qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni masih di jalan ni, masih di kapak kan. Jadi saya nak bagi anak saya dekat isteri saya. Tersentuh tak? Okey. Takkan saya kata, yang pegang abang nak imam ni, sambut tau. Nanti bersentuh ni. Betul tak kan? Ataupun kau letakkan dekat bawah. Ini anak bukan nak patung. Jadi saya terpaksa bagi, betul? Tersentuh tak saya? Tersentuh kan? Saya memerlukan untuk jadi imam tak? Boleh tak saya pergi langsung jadi imam tanpa wuduk balik? Sebab waktu tu saya keperluan saya jadi imam solat. Dan isteri saya, boleh tak dia langsung solat? Sebab kalau dia nak berwuduk semua, budak ni mana nak diletak? Ini yang dikatakan waktu jujur je lah pada diri sendiri. Jangan take advantage. Itu saja. Sebab tu di sini kata waktu tertentu. Nak faham? Tak, sama juga hukumnya. Sama juga. Tersentuh tu macam mana? Akak saya nampak apa? Kalau menyentuh ke disentuh? Yang disentuh sifatnya dengan niat atau tidak? Tak, dia memang jalan je kan. Dah sentuh, aku tak macam kan. Jadi dia jalan je lah. Jadi dia yang disentuh. Dia yang disentuh. Walaupun dia menyentuh sekalipun, Kak, mana nak cari tempat tawaf tak kena orang? Betul tak kan? Boleh tak pakai consider dia ni? Nombor 2 ni. Walaupun dia menyentuh, tersentuh, orang tertolak, dia terpegang orang kan? Dia yang memegang di sini. Situation yang kedua, darurat yang di sini. Menyentuh batal, disentuh tak batal. Jadi kita banyak di mana? Juhal, al-awam, muqallid, mutabi'. Al-awam. Jadi kalau al-awam spesifik Syafi'i saja ke atau tidak? Tidak. Jadi, okey. Kalau difokuskan kena ikut hadis yang paling sahih ataupun
Satu masalahnya kalau sekarang ni kan solat di guna kursi. Oh, tak habis lagi kursi. Okey. Baik, macam ni saya katakan. Pertama tadi hadis. Kalau menurut saya, sudah tentu saya akan berusaha benda yang terbaik kita faham lah. Faham maksud saya? Takkan kita dah tahu yang terbaik, kita nak ambil yang ini. Tetapi orang di depan saya, masing-masing ada level dia kan. Yang penting, dia punya batas yang, okey, ini contoh, katakanlah ini 40 marks, katakanlah ini 60 marks, ini 80, ini 100. Ini dia punya passing mark. Okey. Walaupun dia dapat 40 mark, lulus tak? Sudah tu, kita didik pelan-pelan pergi naik. Cuma yang jadi persoalan, orang yang dari sini, dia tak pergi sini step by step. Dia loncat pergi jumpa belajar dekat. Bila dia belajar kat sini, dia rujuk hadis yang paling sahih, betul? Hadis yang paling sahih, ada tak mazhab yang tertolak nanti? Ada tak? Ada. Attitude dia, mazhab tertolak tu sesat, bid'ah. Yang ini yang kadang-kadang banyak tempat kita, mereka agak sedikit terkeliru tanpa akhlak yang betul, mula mencemuh selain dia. Mula faham? Of course, kita akan berusaha naik ini. Kita sebenarnya kita tengah keluar daripada sini, tengah fight panjat sampai ke sini. Naik turun. Betul tak kan? Sini. Yang ini. Sebab juhal ni jahil. Oh, ni mantapnya ni kalau masak baca ayat kursi. Biar ayat kursi kan setan takut. Suami aku biar kurang sikit setan, aku baca ayat kursi. Contoh dia kan? Habis dia Allahu la ilaha kan. Jadi itu siapa yang ini juhal, tak ada sibuk, dia tak dapat daripada mana-mana ustaz, dia yang create benda tu. Betul? Dia yang cipta benda tu. Ini yang kat sini. Allah, tak apa, tak pakai tudung, nanti dapat rezeki aku sedekah lah, yang penting aku tak kacau orang. Biasa tak? Biasa dengar tak ni? Ada tak daripada ustaz kata boleh? Ini siapa punya? Dia juhal, dia buat fatwa sendiri. Aku tak kacau orang, daripada orang tu sibuk pergi mengaji, habis kepoci. Yang ini yang tak lepas. Okay? Of course, kalau tanya, sebab tu sekarang ni, perempuan nampak perbincangan kita cuba tarik di mana? Seingat, kalau perempuan perasan, saya cuba nak ada two-way communication. Kita cuba bawa daripada mana ke mana? Al-awam pergi ke mana? Ke muqallid. Daripada kita yang ikut mana-mana, sah, yang ni sah. Cuma kita nak letakkan balik. Puan-puan Hanafi, sebab tu kita bincang 4 mazhab, yang baca Fatihah, yang baca ini, sentuh khinzir kena sama. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki sama tak? Tak sama. Bahkan tak najis. Tapi itu perbincangan di mana? Jangan pandang macam aku. Jangan pandang aku macam tu, Kak. Ini mazhab di mana? Itu di muqallid. Muqallid akan bincang ke 4 tu nanti. Tapi di al-awam, kita ikut ustaz lah. Kita tak tahu, ada pula pandangan macam tu. Kalau itu ucapan kita masih selamat. Ternyata ustaz tu ustaz babi. Babi tu elok. Nampak tak kan? Faham tak ustaz kami? Yang ini kita tak nak, perempuan. Yang itu yang kita tak nak. Mula faham maksud saya? Soalan lagi satu apa tadi? Kursi. Kursi ni, mazhab kursi kan? Perempuan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW solat, ketika awal solatnya, dia mulakan solat dengan duduk. Allahu Akbar, duduk Tengah baca Fatihah, badan Nabi rasa sedap. Belum habis Fatihah, Nabi bangun. Nabi bangun.
Jadi ada tak hadis solatlah kalian dalam keadaan berdiri, tak mampu diri, duduk, tak mampu duduk, baring. Okey, di sini harus difahami. Tuan-puan boleh rujuk pergi ke laman web Mufti Wilayah Dr. Zulkifli. Dia ada terangkan betul-betul bab mazhab kursi semua ni. Faham saya? Jadi macam ni, yang jadi persoalan, orang kata, kita perempuan sekali lagi ya, kita raikan semua, kita tak salahkan sesiapa, mula faham? Tapi yang saya bincang ni, bila saya dengar langsung yang punya masalah, apa tu? Apa tu yang kita bincang? Tekanan darah rendah tu apa? Low blood pressure kan? Ada makcik ni, dia kawan-kawan kampung dia terkenal makcik ni, kalau pergi pasar malam tu, dia tawaf ni pasar malam tu, elok sihat. Betul? Bila solat, dia pegang kursi. Solat pegang kursi. Imam Allah Akbar dia baca. Imam belum baca Fatihah, dia duduk dulu. Imam dah nak rukuk, dia berdiri pula. Tapi dalam isyarat, betul? Dan orang nampak dia sekeliling waktu kehidupan dia sehari-hari. Orang kampung kan? Elok je, tak ada sakit apa. Yang ini orang hentam terus. Boleh faham? Perempuan, masalahnya kita ni bukan masalah fiqah, masalah kita akhlak, suka sangka buruk. Kepoci. Tahu kepoci? Yang ni dah habis dah ni? Kejap ya. Yang bab, saya lebih suka terangkan bab ni biar pergi mendasar sampai ke basic dia, biar kita faham. Dah bincang kan? Tapi tanya lagi, aku jawab je lah. Okey? Contoh macam ni ya. Contoh, saya katakan, ini ada orang dia boleh rukuk, boleh berdiri, yang dia tak boleh sujud dan duduk antara dua sujud. Kalau dia duduk antara dua sujud, langsung dia tak bangun. Okey? Alright. Tadi ada tak hadis berdiri, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring. Berarti bukan not all the time kita kalau tak mampu duduk daripada takbir sampai salam. Tak. Di mana kita mampu berdiri, okey, solat berdiri, solat sempurna ke solat tak sempurna? Solat sempurna. Di mana rukun dalam solat yang mampu kita sempurnakan, kita sempurnakan. Yang mana kita tak mampu sempurnakan, sama ada duduk ataupun baring. Okey, contoh konflik kita, orang tak boleh duduk antara dua sujud. Betul? Kalau dia dah sujud, dia mati, dia tak akan boleh sujud lah. Baik. Di sini saya ambil satu Contoh satu, kita ambil, kalau orang tu dia tak mampu untuk duduk antara dua sujud, dia takbir Allahu Akbar, dia takbir, kemudian dia rukuk, okey, kemudian sujud. Okey, satu contoh. Ini dia takbir Allahu Akbar, betul? Dia dapat diri tegak tak? Dapat diri tegak. Allahu Akbar, dia rukuk. Dapat rukuk sempurna tak? Dapat. Sami Allah liman hamidah. Okey? Nak sujud tak boleh. Dia duduk. Jadi dia duduk atas kerusi. Jadi dia rukuk. Sempurna tak? Tak sempurna. Tapi sah kan? Sah. Ini yang biasa kita buat. Setuju? Alright. Jadi maksud dia tadi, yang ini tak boleh. Alasan dia tak boleh sebab apa? Sebab ketika rukuk, kepala dah rendah ke sini. Ketika sujud, kepala segini je kan? Sampai itu kan? Yang mampu, itu saya kata, kalau sakit, dia tak boleh spesifik. Ada sakit yang mungkin tunduk, ada sakit backbone ke, kita tak tahu. Penyakit tak boleh spesifik. Bukan semata-mata sebab tu, mungkin sebab yang lain-lain. Jadi senang cerita, katakanlah ada yang tak mampu untuk merendahkan posisi ketika sujud,
lebih rendah daripada rukuk. Jadi dia macam ni. Berarti dah silap kan rukuknya. Yang dikatakan sujud mesti lebih rendah daripada rukuk. Okey. Lepas tu dia kata macam mana? Dia kata Allahu Akbar, rukuk jangan sempurna. Betul? Sujud di bawah sikit kan. Okey. Berdiri tegak boleh tak? Boleh. Sujud jangan sempurna supaya posisi kepala ketika sujud lebih rendah, betul? Jadi dia buat macam ni. Sempurna tak rukuk macam ni? Tak. Sujud macam ni sempurna tak? Tak. Mana point yang lebih tinggi? The first one. You boleh maksimumkan rukun-rukun dengan sesempurna mungkin. Puan-puan senang saja pegang tadi. Yang mana termampu, kita orang sakit, bukan kita orang sakit, orang sakit, takut aku. Orang sakit, dia yang tahu kemampuan dia kan. Kadang-kadang kita tak boleh digest. Kadang-kadang yang dia sakit cuma ibu jari je. Kita tak boleh cakap macam tu. Betul tak kan? Ada orang yang, jadi la yukallifullahu nafsan illa, mana yang perempuan mampu gagahkan sesempurna mungkin, sempurnakanlah. Yang tak mampu, pakai tadi hadis Nabi, sujud, kalau tak mampu tegak berdiri ni maksudnya solat sempurna. Kalau tak mampu tegak berdiri yakni sempurna, duduklah. Yang mana-mana tak boleh, yang mana-mana tak boleh bab duduk, baringlah. Betul tak kan? Sebab Nabi tadi first solat, dia rasa badan dia tak sihat, dia solat duduk, sempurna ke tak? Tak. Betul tak kan? Tapi ketika dia rasa okey, dia berdiri. Nampak tak kan? Jadi benda tu ikut situation dan condition, part mana yang badan kita mampu. Faham kan? Tidak. Kalau dalam keadaan tadi ni, ini kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yang betul sujud kena lebih rendah daripada rukuk. Kalau sama-sama sujud dan rukuk dalam dua-dua keadaan tak mampu. Contoh, perempuan tak boleh berdiri kan? Duduk. Puan tak boleh berdiri, duduk. Yang ini posisi isyarat sujud mesti kena lebih rendah dibandingkan posisi isyarat rukuk. Yang ni berlaku tak benda tu? Berlaku sebab dia memang tak boleh, di sujudnya tak sempurna, di rukuk pun tak sempurna. Jadi dia Allahu Akbar, yang ini isyarat dia berdiri tegak. Isyarat, apa yang you niatkan, ni isyarat saya berdiri tegak, betul? Rukuk, Sami Allah liman hamidah, betul? Rabbana, rukuk, Sami Allah liman hamidah. Main anggut je gojah, nak balik cepat tu. Rukuk, Allahu Akbar, rukuk, betul? Dia mampu rukuk segini, dia mampu tunduk ni segini je. Sebab mungkin backbone ke apa ke, slip disc ke apa kata. Dia mampu macam ni. Ini paling maksimum. Tapi tadi kuncinya apa? Sujud kena lebih rendah isyaratnya daripada rukuk. Ini maksimum. Berarti sujudnya di sini. Orang faham? Rukuk. Betul, rukuk. Dia maksimum ini, berarti maksimum ni sujud kan? Jadi kalau maksimum di sini, jadi rukuknya kena atas sikit untuk membezakan posisi sujud lebih rendah dibandingkan posisi rukuk. Mula faham? Betul, tapi with term and condition. Tak boleh, sujud tu pakai isyarat saja. Betul tak kan? Yang mana boleh disempurnakan. Kalau dua-duanya dalam keadaan duduk, yes, berlakulah sujud lebih rendah dibanding rukuk. Faham? Okey, macam ni. Pinggang memang tak boleh bergerak benar. Macam mana? Mata kan? Nanti ada bincang. Kalau mata, solat, straight, rukuk, bawah sikit, sujud, jadi aim. Kepala tetap macam tu. Mata sini, sujud pandang kerusi, rukuk pandang kerusi, sujud pandang lantai. Termasuk isyarat. Isyarat kita yang mengisyaratkan perbezaan itu.
Puan, saya tak menyalahkan mereka. Bagus sesempurna mungkin. Ini saya bagi solution. Ternyata yang sakit-sakit boleh provide tak? Boleh benda tu sesuai tak untuk kita yang tak boleh kena macam ni? Pening kan? Jadi yang ini ulama terangkan. Dibenarkan. Di risau tu Ustaz, kita tak nak mention tapi Aqsa semayang kami. Kita sebab tu kita kata nak mengatakan tak sah ni wallahu a'lam. Sebab orang sakit tadi, maaf saya kata, kita tak nak mention personal orang, kita cuma beribadah. Jangan viralkan video-video ni. Kalau benda yang masih kita tanya-tanya, jaga adab. Ingat ya, saya pesan dulu, Nabi 40 tahun adab dulu, akhlak dulu. Lepas tu di Mekah apa? Apa dia? Akidah. Kita brotherhood, sama-sama Islam, kasih sayang, baru fiqh, betul? Jadi yang kita bincang batal tak batal di mana? Sebelum fiqh apa dulu? Sebelum akidah apa dulu? Ini tidak akan masuk syurga ketika seseorang tidak mencintai saudaranya. Jadi kita doakan ustaz tu mungkin, dan saya risau benda tu potongan. Sebelum tu saya tak tahu apa yang ustaz tu terangkan. Sesudah tu, sebab kami pun ustaz, kita risau benda tu dipotong-potong. Kita nampak karakter dia tengah meletup-letup. Boleh tak kita hukum orang ni kalau pagi lain, petang lain, malam lain, betul? Cuba ikut kuliah saya pagi. Semangat aku, baru makan kan? Lain kan? Jadi kita tak kena adil orang tu. Tu saya kata, saya pun pernah kena macam tu. Sebab dipotong-potong, dia tak nampak whole secara perbincangan, secara menyeluruh. Jangan sangka buruk dulu. Tak apa tanyakan. Kami tidak. Tadi Pak Ustaz memang dia cover tentang mata apa semua tadi kan? Habis semua kan? Benda yang sama juga kan? Dia isyarat. Betul ya? Kaedah sujud lebih rendah daripada rukuk. Betul. Tapi mengikut situation and condition. InsyaAllah. Ya. Ini untuk semayang fardu kan? Kalau sunat boleh duduk kan? Sunat, Mika sihat belia nak duduk-duduk le je. Betul. Sihat tak ada masalah langsung. Nak duduk boleh? Boleh, tapi pahalanya separuh daripada sempurna. Kalau sunat boleh. Kalau sunat tak wajib berdiri. Yang wajib berdiri apa? Fardu. Itu saja. Ustaz, kalau tak sah dia boleh terbatal. Kalau tak sah terbatal lah. Yes. Kalau kata tak sah maksudnya batal. Maksud solatnya tak sah. Tapi itu yang kita katakan, tak sahnya di mana? Betul tak kan? Itu yang saya cuba tak sahnya di mana. Dan saya ada orang hantar beberapa video, tapi kami wallahu a'lam, kalau sekiranya tak sah sekalipun, mungkin pandangan beberapa ulama. Tapi saya mungkin lebih berat pandangan yang sah. Mula faham saya? Dan rasa-rasanya kita consider yang mana? Ya, sebab membebankan. Kalau kita mampu buat seperti mana yang diterangkan, buatlah, betul? Tapi sebenarnya jarang yang mampu sebab sakitnya subjektif. Macam kenderaan. Boleh saya jawab, tapi sampai masuk maghrib baru selesai. Sebab kalau next boleh bagi tahu. Sebab saya didik diri saya tak boleh. Sebab kita perlu in detail. Betul tak kan? Solat hormat waktu nanti ada perbincangannya, mazhab Syafi'ah, Hanafikah, Hambali. Solat dalam kenderaan yang bagaimana, keadaan yang boleh jam ataupun solat ini, dia ada explain dia. Nanti kalau solat dalam hormat waktu tu, solat yang macam tu nanti mungkin kita akan bincangkan in detail. Solat musafir, solat dalam keadaan kenderaan. Tu kita akan satu bab. Ustaz, untuk menutup persoalan saya, macam mana ni kalau saya tak boleh yang ikut Imam Syafi'i itu tak salah? Tak salah. Cuma salah tak salah satu masalah yang kita nak tekankan,
kita punya ukhuwah. Boleh faham maksud saya? Ketika puan buat begitu, timbul fitnah ke tidak? Ini yang kita bincang tadi fiqah. Ada satu bab lagi, usul fiqah. Usul fiqah ni manfaat atau mudarat yang lebih besar. Macam tu. Di situ pula dia seorang dia telekung dia. Betul tak kan? Betul tak kan? Orang kita kan hari ni kan semuanya cita-cita jadi wartawan, reporter. Habis dia report je. Jadi walaupun tak salah, situasi kita memungkinkan atau tidak, atau takut jadi fitnah. Itu kena faham dulu. Ya puan-puan? Dah boleh balik? Saya nak ke Meru. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Jangan menyalahkan orang, maafkan orang, tak faham, tak apa. Kalau ada rasa orang tu buat salah dengan kita, video tu tak suka, matikan, delete, jangan sebarkan. Tutup aib orang, Allah tutup aib kita dunia akhirat. Ya. Dan kita tak tahu kisah sebenarnya. Sebarkan cinta, sebarkan akhlak, sebab itu sunnah Nabi yang terbesar. Mohon maaf dengan bahasa saya. Subhanakallah wa bihamdi, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.